akan belajar tools-tools di dalam Canva. Canva ni dia ada free version, dia ada yang berbayar juga. So walaupun menggunakan yang free edition, ada banyak sangat tools dalam tu yang kita boleh guna. So as a new user to Canva, kita boleh guna yang free dulu. So nanti lepas ni bila dah guna beberapa bulan, bila kita dah selesa dengan aplikasi Canva tu, kita boleh upgrade kalau kita betul-betul memerlukan yang pro punya version. Okay, kerana Canva ni adalah senang dan mudah. Dia drag and drop. Macam kita guna PowerPoint, drag and drop, tapi dia punya tools dia lagi best daripada PowerPoint. Okay, and then dia percuma. Macam saya pun, saya start 5 tahun lepas menggunakan Canva ni, memang saya start dengan percuma dulu. And then bila saya dah rasa confident, saya dah rasa okay, dah tahu macam mana gerak kerja nak menggunakan Canva, saya upgrade kepada professional dan saya jual pula servis saya kepada klien-klien untuk designkan creative content untuk mereka. And then sebab apa lagi? Satu, sebab kita boleh design seperti professional. Even guna yang free pun kita boleh design seperti professional. Canva ni yang important dia, dalam tu ada banyak sangat tools, tapi yang paling penting yang kita perlu tahu kita gunakan templates. Macam mana kita nak gunakan templates dalam tu. Dalam tu ada banyak sangat templates, beribu-ribu. So dia ada kategori juga template dalam tu, ada social media, ada marketing, untuk presentation, kita nak buat resume, untuk macam-macam lah. Nanti saya akan go through one by one. And then yang kedua, macam mana kita nak upload foto dan menggunakan elemen di dalam Canva tu. Kita boleh add kita punya own image, uploadkan kita punya image kat dalam tu, dan juga kita boleh juga menggunakan Canva foto ataupun elemen di dalam tu. And then yang ketiga, text. Ada pelbagai jenis teks di dalam tu, kita boleh choose dia punya font dia, size dia, format dia, and then yang terbaru kita boleh add effect. Dan yang paling terbaru kita boleh add animation juga kat teks tu. Okay, tengok macam mana dia keluar apa semua ya. Okay, lepas tu nombor 4, kita boleh add audio dan video. Kita boleh add kita punya own audio juga. Macam contohnya kita nak buat voice over dekat kita punya posting, dekat kita punya animation tu, kita nak add kita punya own video, kita nak edit dalam tu pun boleh. Logo yang macam saya tunjuk tadi dekat dalam YouTube, boleh klik dekat sini kalau siapa yang belum ada logo. Kita boleh create apa-apa logo je, tak semestinya ada bisnes ataupun produk ke. Nak buat produk logo, nak buat association punya, persatuan punya logo pun boleh, apa-apa je. And then kat sini ada Instagram story, video, poster, macam-macam lah, ada banyak sangat. Okay, so hari ni kita nak pilih satu yang paling orang suka, ialah buat Instagram posting. So kita dah tak payah nak tahu dah dia punya size dia apa semua. Kita terus je pilih Instagram posting, dia dah siap-siap, dah square. So kita tak payah nak risau-risau nak apa ni, nak tengokkan. Kadang-kadang kita buat posting, kadang-kadang bila kita post dekat Instagram tu dia terpotong lah apa kan. So ini memang dia tak akan terpotong, semuanya ada dekat sini. Semua boleh follow ya. Okay, sekarang mula-mula tadi saya mention apa tadi? Kita pilih template. So sekarang saya dah pilih Instagram post. Lepas tu nampak kan kat tepi ni ada template. Kalau daripada handphone pun ada. Kalau daripada handphone boleh nampak template. Bila kita dah choose Instagram posting tu, dia ada pilihan macam mana pilihan untuk template. Okay, contoh saya choose yang ni, fries for all. Dia ada spice and nice. Semua ni kita boleh edit. Okay, kita go one by one. Saya besarkan sikit saya punya ni, nampak? Nampak lebih jelas. Nampak ya? Okay, mula-mula kita choose template dulu. Lepas tu bila dah choose template, setiap
dalam ni kita boleh tukar. Gambar belakang ni, gambar fries dengan burger ni kita boleh tukar. Ini salted egg. Saya tukarkan. Saya drag aja. Saya ambil gambar tu, saya drag terus masuk. So dia terus tukar. Gambar burger tadi dah hilang. Perasan tak? Nampak tak? Lepas tu kalau kita nak besarkan gambar ni, kita double click kat gambar tu. Ataupun kalau dekat handphone, kita just klik aja dan kita boleh besarkan. Kalau kita nak fokus dekat dia punya branding tu kan. Okay, contoh saya nak buang yang ni. Saya nak maintain yang ni je. Bulat ni. So supaya orang fokus dekat kita punya branding tu. Alright. Lepas tu yang bulatan ni, kita boleh tukar colour juga. Kita punya ni. Kita punya tagline. Contohnya rangup dan sedap. Then kalau kita nak besarkan lagi kita punya font ni, kita boleh terus pergi dekat atas ni. Ada font size ni. We klik plus. Kalau kita nak tukarkan color font tu kat sini, kat sebelah ni. Tukarkan font color dia. Kalau kita nak tukarkan font type dia kat sebelah sini, ada macam-macam font type. Dalam segi branding, dalam satu poster, kita boleh guna maksimum font type 2 sahaja. Jangan banyak-banyak. Lepas tu kita go one by one dia punya tools dia. Tadi saya dah tunjuk macam mana cara tukar font size, text, dia punya colour dia. Lepas tu kita boleh tukar dia punya alignment dia. Nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, nak tengah-tengah. And then kalau kita nak buat panggil apa tu, dot tu. Kalau kita nak buat list, and then this one spacing ni kita boleh buat letter spacing. Kalau kita nak jauhkan dia punya letter dia. And then dia punya line. Kalau kita ada 2-3 line, kita boleh sama ada nak jarak dekat atau jarak jauh. Shadow, leaf, follow, spice, eco, neon, macam-macam. Lepas tu kita boleh curvekan juga kita punya kita punya tu tulisan tu. Nak curve macam mana, boleh adjust. Nak curve macam tu. Lepas tu kita nak set as neon ke. Neon ni saya cadangkan kalau nak guna neon punya teks, background dia kena gelap macam timbul. Lepas tu kita boleh setkan dia punya intensity juga. Nampak macam timbul. Kalau add shadow, kita boleh tukar belakang shadow dia tu nak color shadow apa. Warna apa? Warna kuning ke, let's say kan. Pun kita boleh play around dengan dia punya setting-setting lain. So yang ni boleh play around lah. Effect ni. Lepas tu kita nampak ada 3 dot ni kan. Kita klik kat 3 dot ni, ada macam-macam lagi. Boleh buat underline, boleh buat uppercase, lowercase. Kita boleh animatekan dia. Animate ni nanti second baru saya ajarkan. Nak positionkan dia. Position ni maksudnya kalau kita ada a few layer, macam kalau siapa pernah guna Adobe Photoshop, dia ada layer-layer. So kita boleh setkan dia layer. Nak dia ke depan ke, nak dia ke belakang ke, okay. Contoh saya gunakan logo My Galore ni. Saya add logo dekat sini. So biasanya kalau dari segi branding, so gambar kita tu kena kat satu bahagian, sama ada kita nak buat as a background ataupun kita nak buat as a kecil macam tu. Yang ni saya dah buang background. Nak tahu tak macam mana nak buang background? Kalau gunakan handphone, tadi dekat YouTube saya tadi, saya ada mention Magic Eraser. Boleh download apps tu.
Dekat Android pun ada, dekat Play Store pun ada, dekat iPhone pun ada. Magic Eraser. Boleh download apps free. Yang ni kalau kita gunakan laptop, kita pergi ke remove.bg. Okay, contoh kita ada sebenarnya kalau kita nak guna nak remove background ni, kita kena guna apps yang berlainan daripada Canva lah. Yes, sebab Canva pun ada remove background, tapi kalau yang free punya version, dia dekat sini sebenarnya dia ada, tapi kalau free punya version dia tak on kan dia punya tu. Dia dekat effect. Ada background remover ni. Background remover ni nampak dia ada tanda crown ni kan. Tu tak boleh lah. Itu berbayar. Maksudnya kalau yang free tak boleh. Pandai tak remove background ni? Dia ambil gambar tu je. Lepas tu kita download. Kalau kita let's say kita nak buang yang tepi ni, buang ni. Nampak tak? Dekat edit ni. Kita boleh edit lagi. Okay, dekat sini erase restore ni. So kalau kita nak erase, ada nampak tak ada bulat tu kan? So kita boleh erase dia. So kena play around lah. Okay, dia dah siap download image. Kita nak add new page, kita boleh besarkan. Macam gitu. Kita search kitchen. Contoh macam ni kan. Kita drag dia masuk sini. Tapi ni saya pilih gambar pro sebab saya pilih yang contoh. Ni gambar ni. Punya ni. Okay, yang ni dia kata dia dah groupkan elemen ni. Kita boleh ungroupkan. Sebab dua-dua huge cell ni, dia punya font type dia berbeza. Font effect dia berbeza. So kalau kita nak senang nak edit, kita ungroupkan dia siap-siap. So dia jadi dua. Nanti bila kita dah siap, kita nak senang dia gerak-gerak sekali, kita group. Kita nak groupkan dia balik pun boleh. Okay, sekarang ni kita nak tulis apa? Masak rendang. Contoh So kalau macam ni kita dah senang dah. Kita choose saja yang mana satu font yang combination font yang kita suka. Kita terus je boleh letak dah. Kita edit sikit-sikit je. Okay. Dah lama lah gunakan Canva ni? Dah terror lah. Tak adalah terror sangat puan, tapi itulah tak berapa tu lagi. Cantik tu. Dah lama dah gunakan pro version? Dalam 2-3 bulan jugalah. Tapi husband yang lebih baru lagi. Cantik tu. Okay, dia yang lebih guna. Okay. Now tulisan. Ini Farhana guna template apa ni? IG story ke apa ni? Poster. Poster. A4 poster Yep. Okay, thank you. Okay. Oh, ni dah siap. Dah siap-siap save Ya. Okay, bagus. Cuma satu je tak ada lagi logo. Macam Logo letak logo PWB pun tak apa. Kalau tak sempat nak create logo tadi kan. Kalau ada logo PWB, boleh je letak logo satu. Yang ni pengguna Raja Suari guna template apa ni? Canva. Facebook ke apa? Poster Poster juga Tapi nampak macam Facebook
posting Okay. Wah, cantik. Merdeka. Ada logo atas tu. Ada logo, ada teks, ada image. Okay, bagus. Belakang tu dah pandai dah buat ni kan? Yang belakang tu puan buat macam mana? Siapa yang buat ni? Apa sih? Dekat situ, dekat transparency. Yes. Sudah pandai lah ni. Dah biasa guna Canva ya? Tak, saya baru first time guna Canva. Setengah. Okay, saya guna daripada Google. Yang mana guna daripada Google? Gambar. Semua gambar tu daripada Google. Gambar budak-budak tu, gambar logo dan juga gambar bendera Malaysia tu. Semua daripada Google. Remove background. Dan dia ada animation tentang gerak. Lepas ni kita akan belajar animation pula. Okay. Slowly. Tapi yang Selamat Hari Merdeka tu guna teks daripada ni lah kan? Ya betul, teks. Daripada Canva. Okay. Alright, bagus. kita ni ada CTA, call to action. Bila kita dah buat poster, apa yang kita nak orang buat? Adakah setakat untuk tunjuk-tunjuk ataupun kita nak sesuatu daripada poster yang kita buat dengan sepenuh jiwa ni kan? Jadi selepas ni Cikgu Ida akan tunjukkan balik macam mana bezanya kelas Canva yang biasa dengan kelas Canva yang kita ajar. Sebab sekiranya katakanlah kalau kita berniaga, macam mana kita nak orang klik terus dapat ke nombor telefon kita ataupun terus boleh order. Nak tak macam tu? Nak ke tak nak? Daripada poster tu. Nak ke tak nak ni? Nak. Ataupun nak, kan? daripada poster tu dia terus boleh bayar. Nak ke tak nak? Nak. Wow, macam-macam ya Canva ni. Jadi kita akan belajar macam mana nak add lagu ke, QR code nak tak? Macam nak download QR code. Ada bank account kat situ. Orang nak bayar bukan QR code My Sejahtera ya. Nak ke tak nak? Nak. Ataupun bila kita buat post, katakanlah kita buat banner kan dekat tepi jalan kan. Biasa tak dapat banner kat tepi jalan. Tapi bila kita boleh scan banner tu, dia boleh tunjuk lokasi nak pergi tempat tu. Nak tak? Contohnya korang ada kedai, ada kios dalam mall. Jadi kita letak poster kat luar tapi orang tak tahu pun kios tu kat mana. Jadi bila orang scan phone dia dekat poster kita tu, dia boleh tunjuk alamat lokasi kita kat mana. Contohnya kita nak buat satu ceramah umum, kita nak program PWB dekat kampung Bukit Rotan. Poster ada tapi nak pergi macam mana? Orang dah malas nak Google kan. Dia scan je terus tunjuk Google Maps. Nak tak? Okay. So jadi kena tunggu sampai akhir kelas. Jangan kena cara kita nak animate kita punya poster tadi, kita nak add audio and kita boleh set timing juga. Berapa minit, berapa saat kita punya animation tu nak berjalan, and lepas tu kita download as MP4. Okay, so lepas tu nampak tak ada animate. So kita pergi dekat animate tu, lepas tu dia boleh ni, nampak tak? Dia ada animation dia. Kalau yang crown ni tak boleh lah pakai sebab dia berbayar. Kalau siapa yang dah pro punya account tadi, macam siapa tadi yang present tu, dia boleh gunalah. Yang crown ni kalau yang belum bayar, yang free version pun dah memadai dah. Ada tumble, rise. Ni contoh saya ambil tumble ni pun kita boleh animatekan dia. Contoh saya ambil ni, bounce. Okay. Yang rendang ni pun sama. Saya letak dia bounce. So yang gambar ni, kita boleh buat as pen. Maksudnya dia flow dari ke tepi. Kita boleh set kat sini lah. Dekat animation. Alright. Contoh ni saya tunjuk ya, yang ni yang free.
Macam tu. Dengar ke? Tak dengar tak apa, boleh try nanti. Kita boleh, dia biasanya dia akan setkan yang first lah, tapi kalau kita rasa tak sesuai lagu tu, kita boleh drag dia. Kita boleh drag dia pergi ke tempat lain. Search lagu Merdeka. Contohlah kita nak ambil lagu Merdeka ni kan. Kita klik. Kuasa pemerintahan yang menjadikan. Okey. Lepas tu dekat YouTube button ni dia ada share. Dia ada share button. Perasan tak? Share button. Kita klik share button. Kita copy link dia. Kita klik copy je. Alright. Lepas tu kita buka another tab. Buka MP3 Juice. Kita search MP3 Juice yang ni. Free MP3 download. Okay, kita pastekan yang kita copy daripada YouTube tu. Dan kita tekan enter. Tengok dia ada bagi tahu kita boleh download. Kan? So kita download. Dia akan upload dekat kita punya Canva. So lepas tu kita boleh gunalah dalam Canva. So boleh tambah juga video, contoh saya cari Malaysia contoh kita nak pakai kita masukkan satu link. Macam MyGalore ni, dia punya link is mygalore.biz.my. So kalau perempuan ada link masing-masing, Shopee ke, Facebook link ke, boleh juga. Saya contoh. Contoh saya nak letak saya punya Facebook link. So saya pergi cari elemen. Dekat elemen kita cari gambar Facebook punya logo. So boleh cari dalam ni. Tak perlu dah nak pergi Google. Kat sini pun dah banyak yang free punya. Okay. Saya choose satu Facebook logo. Saya letak kat bawah ni. Lepas tu saya cari Instagram pula. Ada dah tadi. Instagram pun ada. Saya drag satu. Kalau perasan kat Canva ni dia ada dia punya macam guideline kan. Perasan tak dia ada macam dotted line tu. So easy kita nak let's say kita ada dua logo macam ni kan, kita nak dia ada sama besar. So kita kena senang adjust je. Link. Kita type kita punya link kat situ. Biasanya kalau Instagram dia punya address dia macam ni instagram.com/ nama Instagram kita.
facebook.com/blogista. Ni semua nanti boleh try lah dengan Instagram dengan Facebook masing-masing. Apply ya, SPDF. Okay, kalau perasan, okay, dekat tempat yang saya dah buat link tadi, bila kita pergi dekat link tu, dia tukar jadi bentuk tangan. Perasan tak? Nampak tak? Okay, bila dia tukar bentuk tangan tu, maksudnya dia boleh klik lah. Sekarang kan tak boleh save as PDF kan, so kita akan letak QR code lah supaya bila orang tengok kita punya posting Instagram tu ataupun di Facebook, dia boleh terus scan contact us. Kadang-kadang orang malas nak type kita punya WhatsApp number ke apa kan. Kita boleh juga share kita punya location kedai ataupun location event kita menggunakan Google Map. Contohnya Buatlah PKNS Kuala Selangor. Boleh letak di KNS. Kuala Selangor sendiri. Yes. PKNS Kuala Okay. Selangor lah. Tempat orang suka pergi shopping. PKNS Kuala Selangor tu penuh office kat sana tu. Okey Office lah tu. dia? Okay, kita dah jumpa dah. Google Map dah jumpa dah ni PKNS Kuala Selangor. So kita just add je terus. Nampak? Dah ada dah. Actually dia ada dia punya rules dia lah untuk kita buat branding. Macam contohnya kita tengok Coca-Cola. Dia always kalau dia buat dia punya iklan advertisement ke apa ke, dia mesti akan menggunakan colour merah, hitam. Kalau kita tengok McDonald's, dia always akan gunakan colour branding kat logo dia tu kuning dan merah. So kita as a small usahawan, micro usahawan pun, kita pun boleh buat macam tu. So macam mana, kalau kita tak tahu, dalam Canva ni sendiri pun dia boleh guide. Kita tengok bila kita pilih style tu, kita boleh pilih kita punya, kalau kita baru nak start kita punya own branding ataupun kita kita dah start tapi kita masih cacah marbal lagi kita punya branding tu, kita boleh choose dekat sini. Dan ini ada sedikit sebanyak lah tentang tim solusi. Kita ada buat social media course, kita ada joint venture dengan MyGalore juga untuk onlinekan perniagaan saudara-saudari. Lepas tu kita ada juga buat pembuatan homemade sabun. Ini boleh jugalah untuk kita buat demo online nanti. Next time Kak Nora kita ni boleh sabun-sabun ni. homemade sabun ni. Kan? Mungkin kita boleh belajar daripada minyak masak yang kita dah goreng-goreng ikan tu, macam mana kita nak buat jadi sabun.